hanya reti jua. Kalam ni bukan qadim. Kalam ni baru sebab baru bercakap. Bila ada makhluk maka Tuhan bercakap. Baru ada mula. Dan pula benda ni tak ada benda, tak ada diri benda, hanya amrun iktibari. Tuhan bercakap kan ada benda. Saya nak makan, orang nampak mulut saya bergerak, orang kerti saya sedang bercakap. Tapi bercakap tak wujud. Yang wujud perkara sebab dapatkan pada indera. Ada pun bercakap tak dapat pada indera. Orang cuma kerti je, oh tu mulut gerak tu bercakap. Hak ni mulut gerak juga, hak ni nyanyi. Hak ni gerak juga duk dalam jangkau orang. Orang kerti. Jadi perbuatan bercakap dia bukan wujudi, dia amrul iktibari. Itu kalam yang ketiga, nama dia kalam masdari, kena kepada kalam yang masuk berkata-kata. Kalam yang masuk perbuatan berkata-kata. Semula yang ketiganya kalam masdari, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baharu, lagi pula tidak ada bendanya, hanya reti jua, tak wujud, cuma amrul iktibari, faham. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Sebab bercakap ni istilah kita guna, kalam masdar ini merujuk kepada perbuatan kita nak keluar huruf suara, kita nak buat suara. Maka kita panggil kalam tu kalam apa? Kalam masdari. Perbuatan sahaja. Sebutlah Abu, nampak tak dia Abu? Abu nampak. Kita nampak dia Abu, bahan kita boleh sentuh Abu tu. Maknanya Abu jadi. Abu berlari. Berlari nampak tak perbuatan berlari? Tak nampak. Dia cuma reti. Oh tu berlari. Ini berjalan. Ini mengesok. Boleh tunjuk tak lari tu dia? Boleh tunjuk diri lari tu? Tak boleh. Maknanya lari tu amrun. Bercakap tu apa? Zat Tuhan nanti kalau Tuhan tunjuk di akhirat, kita nampak zat Tuhan. Tetapi bercakap Tuhan tu benda yang amrun iktibari. Suruh saya, kita nampak saya. Boleh tengok saya bersentuh macam ni. Tapi saya bercakap, tuan-tuan faham. Bukan diri cakap tak. Ada nampak diri cakap tu? Nampak? Ni, bagi misal lagi. Nampak tak ni? Ni apa dia ni? Ni? Tangan. Yang ni apa dia? Dia kata lambat. Tunjuk saat lambai tu benda apa? Tunjuk ni. Ni tangan tadi habaq apa kali ulang. Saat tangan, saat lambai yang mana tu? Ni tangan kan? Yang ni kita panggil lambai. Lambai tu ada tak diri benda lambai tu? Ada, cuma apa? Faham ada amrul iktibari. Diri benda tu tak ada. Ketui dia tak ada. Dia tak ada objek. Dia cuma faham. Kalau buat apa ni? Panggil. Kelui tak? Tangan juga. Cuma buat bunyi orang faham. Nampak? Tu kita panggil amrul iktibari. Diri benda tak ada. Kelui tu tak ada. Lambai tak ada. Cuma faham sahaja. Tak? Sebab bercakap. Bercakap bukan benda ada. Cuma faham. Ni cakap. Kalau saya kata Hasbi Rabb, oh tu berzikir. Nampak? Orang faham. Guna yang sama. Mulut ni wujud. Tapi bercakap, zikir, itu benda yang kita faham. Tak? Maka bercakap-cakap, berkata-kata, itu benda tak wujud. Tapi kalam ni kita panggil kalam masdari, perbuatan berkata-kata. Kemudian saat ni saya bagi misal kat makhluk, nampak lah dia pergi kat Tuhan, dia tak nampak saya tunjuk kat makhluk, dia nampak Kemudian lagi dia kata apa? Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baharu. Perbuatan tu kita panggil baharu. Sebab baru mula. Bila Tuhan nak cakap, Tuhan bercakap. Perbuatan Tuhan bercakap tu, itu kita kata benda baharu. Sebab ada mula. Bila keluar Adam, baru bercakap dengan Adam, baharu. Perbuatan tu baharu. Keempatnya kalam lafzi. Ini yang terakhir. Keempatnya kalam lafzi. Kalam lafzi. Apa tu kalam lafzi? Perkataan. Perkataan. Tu perkataan. Keempatnya kalam lafzi, iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf suara dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Bila bercakap, keluar suara. Keluar suara tu, orang dengar suara tu, hak tu kalam juga. Kalam lafzi, kalam lafaz. Begitu. Dan kalam ini baharu. Kalam ini baharu. Lagi pula ada bendanya. Benda tu wujud. Pasal apa wujud? Dia capai ayat indra. Telinga dia. Jadi suara tu wujud. Jadi boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Boleh dengar?
kalam ini baharu, lagi pula ada bendanya, iaitu huruf dan suara. Ada huruf, ada suara, kita boleh dengar. Itulah 4 makna bagi kalam. Itulah 4 makna bagi kalam. Baik, semula kita boleh nampak. Tadi tak nampak. So. Baik. Zat Allah. Di zat Allah ada sifat, 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ni, habis dah ni. Di zat Allah, zat dia tak dapat ditabayur, tak dapat ditakhayyul, tak dapat dibayangkan. Di dia ada 7 sifat ma'ani. Sifat yang wujudi. Salah satu sifat dia kalam, makna dia berkata. Sifat berkata. Sifat berkata ni dalam istilah ilmu tadi, kalam ni kita panggil kalam ismi. Kalam sifat berkata. Kalau di makhluk, kalam ismi ni merujuk kepada peti suara. Sifat berkata dari kita ni peti suara. Kalau kita. Kemudian dengan kalam ismi ni Allah dipanggil tak bisu. Sebab dia ada kemampuan untuk berkata. Cuma tak berkata ni makhluk tak terlebih. Tapi dia boleh berkata-kata dah. Dia ada sifat kalam ni, kita tak panggil dia bisu lah. Baik, kemudian tak ada makhluk lagi. Dia bercadang untuk cakap. Dia bercadang untuk kata apa dalam ilmu dia. Dia tahulah dia nak cakap dengan Adam ni, nak cakap dengan Musa ni, cakap dengan Isa ni, cakap dengan Ibrahim ni. Tak cakap ni. Dia cadang dalam ilmu dia tu apa dia nak cakap. Bukan fikir macam kita. Kita fikir bukan fikir. Dalam ilmu dia tertentu dah. Bercadang nak cakap tu kita panggil kalam yang kedua. Nama dia kalam. Pada yang bangsa Muhammad tadi. Nafsani. Tak cakap bercadang cakap. Kalau bahasa makhluk, kita kena fikir. Kalau bahasa makhluk, saya nak ceramah lagi. Di saya ada sifat katara. Saya boleh cakap, cuma tak cakap lagi. Saya nak fikir sana lagi, saya nak ceramah. Maka saya cadang. Aku nak cakap begini, point aku begini. Hak tu kita panggil kalam pula. Yang kedua kalam nafsani. Peti suara saya kalam ismi. Saya pergi ke sana. Sampai di tempat tu di mana? Di Surah Kampung Tanjung. Saya pun bercakap. Perbuatan bercakap. Saya bercakap tu kita panggil kalam masdari. Perbuatan bercakap. Bila saya bercakap, tuan-tuan dengar tak suara saya ni? Terbitlah huruf suara tu, tuan-tuan dengar. Terbit huruf suara tu. Suara, huruf, itu kita panggil kalam lafzi. Begitu. Jadi di zat Allah ada sifat perkata. Kalam lah bahasa Arab. Kita panggil sifat kalam, sifat perkata. Kalam tu panggil apa ustaz? Dia tanya ustaz pula. Kalam tu kalam ismi. Kemudian pada masa tadi belum ada makhluk, Tuhan tentu dalam ilmu dia apa yang akan dia bicara dengan makhluk. Hak tu kita panggil apa? Bercadang cakap. Kalam nafsani. Buat Adam, cakap dengan Adam, ya Adam, untuk uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, duduklah hang dengan isteri hang dalam syurga, makanlah apa yang hang nak, tapi jangan dekat dengan pokok ni. Tu cakap dengan Adam tu. Tadi pun duk cadang. Dalam ilmu dia dah tulis nak cakap apa. Tapi Adam boleh wujud kalam masa ni. Buat Adam, cakap dengan Adam. Bercakap dengan Adam, kalam masdari, perbuatan cakap. Adam dengar lepas tu. Adam dengar tu kita bagi kalam. Dia dengar perkataan dan huruf tu. Nampak? Jadi saya tanya. La ni yang kita baca Quran tu, kena ke kalam yang mana tu? Orang kata kalam Allah kan, Quran kalam Allah. Kalamun qadimun kan kita orang buat qasidah tu. Kalam mana tu? Kalam perkata ke? Kalam ismi ke? Kalam nafsani ke? Kalam masdari ke? Kalam lafzi? Yang kita baca Quran tu. Kalam lafzi. Bagus-bagus. Ni bagus. Ngaji boleh. Hak ni kalam lafzi. Sebab apa? Ada huruf, ada suara kita boleh baca. Jadi dua yang di atas ni, kalam ismi dan kalam nafsani, ini kita panggil qadim. Yang sedia tidak ada mula. Iaitu sifat perkata Tuhan dan juga bercadang Tuhan pada masa tadi kita panggil qadim sebab tak ada mula dalam ilmu Tuhan. Sifat perkata dan bercadang Tuhan ni dalam ilmu Tuhan ni nak cakap apa? Haknya qadim pada masa tadi tidak ada mula. Tapi bercakap
dan keluar huruf suara, dua-dua ni kita panggil hadis baharu. Baharu. Perbuatan Tuhan bercakap iaitu kalam masdari, dan huruf suara yang terbit kita panggil kalam lafzi. Dua ni kita panggil benda baharu sebab ada mula. Ketika Tuhan bercakap dengan Adam, ketika ada mula. Kemudian terbit huruf suara. Tadi tak ada huruf suara, terbit huruf suara. Ini kita panggil kalam lafzi. Ada mula juga. Maka dua-dua tu kita panggil baharu. Jadi Quran ni qadim ke baharu? Kita dah baca tu. Quran kita dah baca tu, qadim ke baharu? Baharu. Ramai orang nak kata Quran tu qadim. Saya di black kok mana akidah bila Quran dia qadim. Quran tu baharu. Kalau dia tu baharu. Quran tu kita panggil makhluk. Quran tu makhluk. Sebab tu dah boleh kait dengan Nabi. Mana Nabi afdal? Sampai ulama boleh buat soalan. Di antara Rasulullah, Quran mana afdal lagi? Orang yang tak faham. Dia faham Quran tu Tuhan. La ilaha illallah. Quran Tuhan ambil Quran dibakar. Bakar. Tuhan boleh dibinasakan ke? Boleh pecah, boleh koyak, boleh dimakan di anak-anak. Itulah dalil kata Quran tu bukan benda qadim. Sebab kaedah kata kullu qadimin fa huwa baqin. Tiap-tiap tak ada mula tak boleh hancur. Kekal. Tiap-tiap yang qadim kena bakar. Jadi kalau benda tu boleh binasa, benda tu Tuhan kan makhluk? Dia pergi faham kalam Allah tu setengah daripada Tuhan. Tu dia pecah jadi dua pada Tuhan tu. Elok tangsa. Kita baca Quran. Tengok. Perkataan Tuhan kalam lafzi itu adalah makhluk. Tuhan cipta. Perkataan tu Tuhan cipta. Sebab tu Allah SWT boleh dibakar, boleh dikoyak, boleh binasa. Terima binasa. Harap. Sebab tu lah boleh kait. Sampai orang tak faham ni. Takkan Nabi lebih mulia daripada Quran ya? Macam-macam tak ngaji. Takkan Nabi lebih mulia daripada Quran? Macam apa? Pasal Quran bermakhluk, Nabi bermakhluk. Bila dua-dua makhluk, boleh tak nak buat banding? Boleh. Dan Tuhan kata Nabi lebih mulia daripada Quran. Nabi lebih mulia daripada Quran. Pasal apa? Pasal apa lebih mulia daripada Quran? Pasal Allahumma salli ala Muhammad. Quran kalau binasa, Nabi boleh hurai lagi. Nabi kalau binasa, Quran tak ada boleh hurai. Orang tak faham. Sebab tu kitab hilang dengan Tok Guru mati mana lagi bahaya? Tok Guru mati. Kitab hilang, beli lain macam Tok Guru cerita lain. Tapi kalau Tok Guru mati, kitab bertimbun siapa nak baca? Ni pegang tu balik. Kan dia tahu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang menerangkan. Ulama kata cahaya siapa dia? Habibul Mustafa Nabi Muhammad. Telah datang kepada kamu cahaya, budak baru Tuhan sebut, dan kitab yang menerangkan. Dalam Quran kaedah sebut, kalau satu benda didahulukan kerana itu utama lagi daripada belakang. Bila Tuhan sebut nur tu, berarti nur tu lebih utama. Baru Tuhan sebut kitab mubin, kitab yang menerangkan. Makna nur siapa dia? Habibul Muhammad. Bila Tuhan datangkan nur dulu baru daripada kitab, makna kata Nabi Muhammad lebih mulia daripada Quran. Sampai dalam kitab Jawahirul Tauhid, Aqidah kitab Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, tak ada khilaf mana-mana ulama. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab apa pun sepakat. Asy'ariyah atau Maturidiyah, Hanabilah ke Al-Hadis ataupun Tariqah Al-Sufi sepakat. Yang paling mulia di kalangan makhluk Tuhan ialah Rasulullah. Bahkan disebut oleh ulama bila orang tanya di antara Nabi dan Quran mana lebih afdal, kata ulama Nabi lebih mulia daripada tiap-tiap huruf daripada Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kata nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya, barulah kemudian kitab yang menerangkan. Loh, kitab nak menerang lagu mana? Kita baca tengah-tengah malam, lampu tak ada, boleh baca kitab? Kena ada cahaya pun boleh baca kitab. Kena ada cahaya pun boleh baca kitab. Maka sebab tu Tuhan datangkan cahaya dulu baru baca kitab. Nabi tak main baca kitab ke mana? Tak. Baca alif lam mim, dia baca alam. Alam, dia bengong. Orang-orang mana celok hitam mana memang dia nak beli Islam, dia tak aktif. Dia baca alam zalikal kitabul la, bukan alam je. Oi, tu biji-biji. Alif lam mim, tak bagi Yasin. Yes. Yes. Bukan yes. Bukan sambung, ya, patang dan sukun. You baca satu-satu, kita beri huruf muqatta'at, potong-potong.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Tu orang mengajak pun kita kata, kalau orang tak ajak kita macam yes. Yes. Cik Tok Guru kata no. Bukan baca lagu tu. Alif Lam Ra. Tu baca dia. Ular. Dia nampak ni lah rock ni. Ni. Orang lagi tak. Dia mengaji lah jauh Quran tak baca ni. Ular. Bukan gitu baca. Alif Lam Ra. Baca. Kaf Ha Ya Ain Sad. Baca lagi. Ham Mim Ain Sin Qaf. Lagi. Qaf. Ada mula Nun wal qalami wa ma yasturun. Tu. Dan huruf-huruf tu kalau kita baca sendiri pun panjang pendek dia siapa hurai? Siapa yang hurai cara baca panjang pendek tu? Rasulullah lah cerita kat sahabat. Sahabat hafal. Oh macam ni cara baca dia. Turun kepada tabi'in, turun baru sampai kepada kita. Bukan reka panjang pendek tu. Kata ulama tu guru ni bagi pai dia baca Quran panjang pendek, baca sudah lah lagi kena makna. Tak. Panjang pendek dah sebab. Kalau pendek lari makna. Supaya kita menjadi pekah. Takbir. Allahu Akbar. Jelas. Allahu Akbar. Kalau alif di depan banyak tanya. Allahu Akbar. Makna dia, adakah Tuhan Maha Besar? Alif di depan jadi dua simpul jadi alif apa kita panggil apa ni Allah alif istifham tanya. Allahu Akbar. Makna dia, adakah Tuhan Maha Besar? Tanya apa? Tak mayang. Tak boleh panjang alif tu. Atau ba tu pertama kata padahal akbar ada patah tak? Ni, akbar. Betul. Kalau pi panjang tambah jadi ba alif ni jadi lain genang. Dia beza makna. Allahu Akbar. Makna dia Allah lah gendang. Saya nak kena gendang. Ada. Ada. Itu Nabi kita yang ajak sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita faham. Kalam yang kata Quran kalam Allah betul dengan makna kalam lafzi, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang mana dia tu baharu. Makna baharu makhluk. Bila makhluk maknanya bukan Tuhan, dia terbit daripada perbuatan Tuhan. Kalam. Seperti mana Rasulullah terbit daripada perbuatan Tuhan. Ada orang gaduh bab ni. Gaduh bab kalam Tuhan ni kalam qadim ke baharu? Baharu. Yang qadim itu sifat berkata dengan bercadang Tuhan pada masa azali. Adapun perbuatan bercakap-cakap dan perkataan yang terbit daripada cakap-cakap itu baharu. Makna Quran itu perkataan Tuhan baharu. Dia makhluk. Tuhan cipta dia. Baik, sini kena terjemah betul. Terjemah betul ni, no? Baik, kita baca bawah kita nampak ni. Kemudian dia kata itulah 4 makna bagi kalam. 4 makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dasar. Yang pertama itu kalam ismi, itu pokok asal. Nak terbit cadang, nak terbit berkata-kata, nak terbit berkata amal daripada sifat kata sendiri. Itu pokok dasar dia. Dan yang 3 kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama itu. Terbit daripada itu. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya. Perhati dia tadi tu. Jangan salah letak, jangan tersimpang daripada akidah. Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk yang dinamakan dia takluk dilalah, iaitu artinya menunjuk atau beriwayat. Takluk sifat kalam kegunaan tugas dia kita panggil tugas dia takluk dilalah. Tugas dia dilalah memberi petunjuk. Bila bercakap baru orang tahu. Kalau Tuhan diam kita tak faham apa. Bila Tuhan cakap kita nak suruh apa? Nak makan tak mana? Orang. Cakap nak makan mana? Pergi dia silap. Bukan dia ni. Lu tadi tak apa. Dia nak dipahami tanpa dia bercakap. Gila. Cakap nak kata mana kan? Jadi jadi Allah Rahmat kalam ni tugas dia memberi faham, memberi petunjuk supaya orang faham. Jadi kalau lah tak ada sifat kata di Tuhan ni, itu Tuhan bisu. Yang kedua kita tak faham apa yang Tuhan nak. Maka dengan sifat kalam ni lah kita tahu Tuhan bagi hak ni, Tuhan larang hak ni, Tuhan cerita ni, Tuhan suruh hak ni. Dah. Baik, takluk ada 3. Takluk sifat kalam ada 3.
Takluk sifat kalam ada tiga. Takluk tu kan sifat. Takluk sifat kalam ada tiga. Takluk dilalah. Dilalah apa itu? Memberi tunjuk atau faham. Memberi tunjuk atau memberi faham. Bukan. Baik, Allah Muhammad. Yang pertama takluk dia ialah yang pertama takluk suluhi qadim, iaitu patut padan beriwayat ia pada sedia kala. Takluk suluhi qadim. Kita ingat suluhi ni pada kita dia jumpa suluh. Suluh maksudnya apa? Patut dan padan berbicara pada masa azali. Patut dan padan bicara, yakni mampu Tuhan berbicara pada masa azali. Dengan sifat kalam dia mampu bercakap walaupun tak cakap lagi. Mampu bercakap tu kita panggil takluk suluhil qadim. Mampu Tuhan bercakap. Sejak azali lagi baru bercakap. Sejak azali lagi mampu bercakap. Yang kedua, tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Lulus Tuhan bicara. Lulus berbicara Tuhan pada masa azali. Lulus berbicara Tuhan pada masa azali, iaitu berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Yang ni lah tadi. Makhluk tak ada lagi, tapi kita kata Tuhan dah bercadang, Tuhan dah menentu. Menentu ni lah kita panggil lulus berbicara pada tadi. Tak ada makhluk lagi, tapi bicara dengan diri, yakni dia menentu dalam ilmu dia. Tak ada makhluk lagi. Lulus dah bercakap. Di sini tempat tadi kalam nafsani. Bercadang. Dia dalam golongan bercadang tadi. Bercadang. Dia nak cakap apa? Dengan sifat kalam ni. Kemudian dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiganya tanjizi hadis, iaitu dilulus dan melakukan perkataan. Yang ketiga, lulus tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Apa dia? Lulus berbicara. Lulus berbicara pada masa imkan. Pada masa imkan, yakni bila terbit makhluk, Tuhan pun cakap dengan makhluk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama takluk sifat kalam. Yang pertama takluk kalam suluhi qadim, iaitu kepatutan, kelayakan, kemampuan Tuhan berbicara pada masa ini. Tak cara ni nak abang kata mampu saja dulu. Walaupun duduk diam, tapi sudah mampu. Yang kedua, tanjiz qadim, lulu bicara mana tadi? Bicara dalam mana tadi? Yakni bicara dengan maksud dia mencadang kata-kata. Dia menentu apa yang kena cakap. Hadis dari kalam nafsani tadi. Kemudian bila dia buat makhluk, daripada makhluk pertama Nur Muhammad, dia cakap dengan Muhammad. Buat Adam, cakap dengan Adam. Waktu cakap dengan makhluk tu lulus bicara pada masa ingkar, kita panggil tanjiz hadis. Lulus dengan baharu, dengan benda baharu, cakap dia. Nampak tak? Tak semua. Ada yang tak ada, ada yang tak hayat kan tak ada. Lepas tu kalau ilmu tak ada tanjiz hadis. Ilmu hanya ada
suluhi qadim saja. Tapi secara umumnya sifat-sifat ma'ani dia ada takluk. Dia ada tugas. Kecuali hayat saja tak ada tugas. Bahayat kita ada syarat bagi sifat-sifat yang lain hidup. Dia tak ada kena-mengena dengan makhluk. Dia cuma dia hidup dengan sifat tu. Tapi kalau takluk tak ada pada sifat-sifat yang lain, dia ada kegunaan dia, fungsi dia. Sama dengan basar, lihat. Qudrat, berkuasa, buat. Iradah, menentu. Kalam, beri faham. Nampak? Ada tugas ada. Bila ada tugas, ada takluk dah. Ada takluk dah. Gitu. Baik, sini penting sikit. Anda perhati sebelum kita masuk pada dia sambung kitab. Hal ini kita berhenti akidah kita sunnah Jumaat. Tuhan cakap bahasa apa? Acik jawab ni. Orang tanya dah. Tuhan cakap bahasa apa? Tak dengar asal. Kampung tanya nak jawab apa? Dengan jawab Jerman sudah. Nabi Adam bangsa apa? Bangsa Arab ke bangsa bukan Arab Nabi Adam? Nabi Adam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, katalah Nabi Adam bahasa Arab. Okey, Nabi cakap Tuhan cakap dengan Nabi Adam bahasa Arab. Nabi Ibrahim bangsa apa? Nabi Ibrahim kan bahasa Arab. Nabi Ibrahim bangsa Ibrani. Cakap Ibrahim, Ibrani pula. Nabi Musa bangsa apa? Bangsa Israel. Tuhan cakap bahasa Israel pula. Nabi Khidir bahasa apa? Bangsa Suryani. Tuhan cakap dengan Nabi Khidir bahasa Suryani pula. So, kalau Nabi Melayu, Tuhan cakap Melayu pula. Kalau ada Tuhan Nabi India, Tuhan cakap India pula. Tuhan cakap bahasa apa maknanya ni? Dia sonok orang tinggal kita kan sesak habis kampung ni. Tu. Apa dia? Macam mana? Acik jawab. Allahu Akbar. Baik. Sini faham dulu nak akidah kita sunnah Jumaat. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata bukan macam kata-kata kita. Kita dah beriman pada awal. Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Taala dengan segala hal. Tak serupa dengan kita. Dia melihat sama dengan melihat kita? Tak. Dia mendengar sama dengan mendengar kita? Tak. Dia Allah SWT menentu sama nak macam menentu kita? Tak. Maka dia bercakap tak macam bercakap kita. Macam mana? Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan mulut, bukan dengan lidah. Satu. Bila bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, ada tak huruf suara? Tak ada huruf suara. Kita bercakap ada huruf suara sebab lidah dan mulut. Weh, lapar. Itu tak ikhlas. Bukan dia tu. Bukan daripada hati saya. Dia nak bagi nampak kan. Ni, lidah mulut. Jadi kita bicara ada huruf ada suara kena kita cakap dengan perantaraan mulut. Tuhan cakap dengan sifat kalam dia bukan macam makhluk ada huruf ada suara. Habis itu bila tak ada huruf tak ada suara, Tuhan berkata-kata dengan sifat perkata dia, kemudian dengan bahasa ketuhanan yang tak dipaham, yang tak ada capai di akal kita, bukan huruf bukan suara. Macam mana? La takayyifu bi kayfiyatin. Tak boleh dikayfiat dengan apa kayfiat cara Tuhan bercakap. Tapi dengan sifat perkata dia yang tak serupa dengan makhluk. Habis itu yang Nabi dengar itu ialah kalam yang Tuhan cipta dengan kudrat dia. Tuhan buat translation apa yang dia nak. Sebab tu kita boleh dengar makhluk dia dapat. Lepas tu Jibril boleh bawa turun. Jibril bawa turun apa? Jibril bawa turun kalam Tuhan yang Tuhan telah cipta untuk terjemah apa hak dia bercara. Makhluk tak dapat faham perkataan Tuhan, melainkan diterjemah. Maka Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, orang Arab, maka Tuhan cipta perkataan terjemah kepada bicaraan itu dalam bahasa Arab. Bawa turun Jibril pergi kepada Muhammad. Nabi Ibrahim, Tuhan cipta perkataan terjemah apa yang dia bicara kepada Nabi Ibrahim dalam bahasa Ibrani, turun kepada Nabi Ibrahim. Bukan Tuhan cakap bahasa Arab, jadi kita ada huruf dan suara ni. Kaifah, syukran, kan dulu. Itu. Tang ni masalah. Ramai tak pegang Tuhan cakap itu? Oh ramai ya. Pegang itu Tuhan cakap macam kita ni, macam sembang kita ni. Assalamualaikum, salam, apa khabar? Gitu. Tuhan cipta perkataan tu. Tak ada takbir. Bahasa kalau istilah dalam tauhid dia panggil takbir. Takbir tak ada jenis. Satu orang Mak Saleh, Muhammad, dia tak cakap Melayu, dia pun cakap Inggeris. Cakap Inggeris, dia nak beli barang. Kawan tukang jual ni buah ke apa tak cerita Inggeris. Kita duduk tepi tu, kebetulan kita kata Inggeris. Kita tolong terjemah. Dia habaq dia nak buah apple 3 biji.
Dia nak buat pelang sebiji. Kita tolong terjemah. Terjemahan tu lah kita panggil kalam yang Tuhan cipta. Cuma beza dia, tadi tu Mak tadi cakap masih ada huruf suara sebab makhluk. Dia lagi faham ni, jelas lagi. Bila bahasa Tuhan cakap je kita juga bahasa. Cuma bahasa Tuhan tak faham. Bukan. Tuhan bukan bercakap berhuruf, bersuara macam kita. Dia bicara la takayyifu bi kayfiyatin, tidak boleh kaifiat dengan cara makhluk. Macam mana dia bicara wallahu alam. Tapi dengan sebab kata dia berkata-kata. Kemudian dia cipta perkataan tu terjemah daripada bicaraan dia kepada makhluk ni. Baru makhluk dapat dengan telinga. Kalau tidak tak dapat dia dalam kita ni. Kalau terjemah kepada bahasa kita juga. Kalau terjemah kepada kalam kita ni, cara bicaraan makhluk ni baru dapat dia telinga kita. Cuba tengok telinga kita ni. Kalau suara-suara ghaib kita dapat dengar tak? Tu masih makhluk itu, tu pun tak dapat dengar suara-suara ghaib. Jin tempik apa tepi tu tak dengar. Kan? Ada Allah SWT. Tok guru tu dia talqin. Tok guru tu wali lah. Tuhan buka hijab telinga dia. Dia dengarlah benda-benda ghaib. Dia talqin lah. Hak dia talqin tu pun tok guru juga, tok guru sah. Tok guru tu meninggal, dia pun jemput lah tok guru lain turun talqin. Dia ambil berkat sama-sama sahabat tok guru ni. Pakat-pakatnya tok guru belum meninggal. Sama-sama tok guru yang urus. Orang kata sahabat sama-sama seperjuangan kan. Dia tok guru talqin lah. Wahai tuan guru sekian dan sekian, apabila datang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Tiba-tiba tok guru tengah talqin dia tergelak. Dia bayangkan tok guru ni main-main talqin. Tok guru lah tu bergelak. Kan? Mujuk dia tok guru juga. Orang tak nak kata apa. Kalau kita sama-sama ni, orang biasa kena lah talqin tok guru main-main. Dia tergelak. Dia sambung pula talqin. Dia sambung kita gelak lagi. Sampailah kali tak nak sambung. Cukup je doa tu. Patutlah kali orang tanya tok guru. Kenapa tok guru gelak? Dia tak menjawab. Takut ini kita lah. Orang tekan juga baru dia agak. Dia kata, waktu aku nak tengah talqin tadi, tok guru nak kumuk ni duk makan. Tuhan bagi dia makanan, dia tak dengar dah khutbah apa. Tuhan dah bagi nikmat dia, malaikat tak marah kat dia. Bagi terus masuk dalam kubur tu nikmat. Tunggu siap dah rehat. Aku nak tergelak dia duduk makan. Ya aku duk penat talqin dia duk makan kat bawah tu. Tu Tuhan buka kasyaf kat dia. Jadi Allah SWT Muhammad benda sama-sama makhluk pun cuma ghaib sikit pun tak dengar dah. Macam mana bicaraan Tuhan? Bukan cakap macam kita ada huruf ada suara. Cuma bila Tuhan cakap bukan macam kita, maka Tuhan cipta dengan kudrat dia perkataan-perkataan untuk terjemah bicaraan Tuhan yang tak dapat di makhluk, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab kita hanya dapat huruf bersuara. Kalau tak dapat huruf bersuara, kita tak faham mana. Maka Tuhan buat dengan kudrat dia kalam-kalam yang huruf bersuara. Bukan asal Tuhan cakap tak ada huruf ada suara. Pergi pahala akidah kita. Bukan Nabi dengar suara Tuhan cakap. Salah kalau dengar macam tu. Sebab tu Nabi Musa kan digelar kalimullah. Apa kalimullah? Orang yang boleh bicara dengan Tuhan. Nabi naik ke Sina, Nabi Musa naik ke Sina bercakap dengan Tuhan. Bercakap tu bukan dengan telinga ni. Bila orang tanya wahai Musa,